Tokyo, ibu negara Jepun. Lokasi bakal berlangsungnya Sukan Olimpik dari 23 Julai hingga 8 Ogos dan Paralimpik dari 24 Ogos hingga 5 September ini. Setahun ditunda dek pandemik COVID-19. Lebih 15,000 atlet daripada 55 disiplin sukan berbeza bakal bersaing untuk merebut pingat emas. Laluan mereka penuh berliku dan kini tiba masa beraksi di pentas tertinggi dunia. Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Ini rutin harian Farah and Abdul Hadi sejak lebih setahun lalu. Bergerak ke pusat latihan saban pagi untuk berlatih. Sebagai seorang atlet gimnastik artistik kebangsaan, Farah perlu berada pada tahap terbaik untuk membawa panji jalur gemilang menghadapi pelbagai kejohanan dalam dan luar negara. Di pusat latihan Gimnasium 3 inilah tempatnya mengasah potensi serta kebolehan mewakili Malaysia. Anak jati Subang Jaya, Selangor ini mula menjadi atlet kebangsaan sejak usia 8 tahun. Bagi Farah, membawa nama negara dalam sukan gimnastik besar amanahnya. Saya rasa satu tanggungjawab bukan sahaja untuk saya bertanding tetapi untuk mewakili Malaysia di Persada Dunia. Sebab saya punya passion, jadi saya punya kerjaya. So itu adalah satu aspek yang saya rasa saya sangat bersyukur. Setiap hari saya datang training, memang itu adalah satu kerja, tapi untuk saya itu adalah satu perkara yang sangat, ialah kita dapat buat benda yang kita minat setiap hari, walaupun ada hari yang memang susah, kadang-kadang pertandingan tidak bagus, kadang-kadang ada injuries, tetapi itu untuk saya adalah satu cabaran dalam hidup dan itu menjadi satu perkara yang saya sangat minat dan saya ingin membuat lebih lagi untuk diri saya sendiri dan sukan ini untuk membesarkan lagi sukan ini di Malaysia dan juga untuk mengharumkan nama Malaysia. Okay, this is Farah Ann. Okay, This is the Farah Show. Yeah. Hi, I'm Farah. I'm 9 years old. I do gym. I love it. I had to climb down a tree. Here we go. Let's jump, swing, and jump. But always remember, don't jump straight on your heels. Jump to your toes, then to your heels. And cut. Saya mula masuk gimnastik ni semasa saya umur 3 tahun dengan kakak saya semasa itu, Katrina Ann, semasa dia 5 tahun. Saya berlatih di Shah Alam. Semasa itu saya dan ibu bapa saya jenis kanak-kanak yang hyperaktif lah cakap. So mereka nak kita orang buat sukan. Dua-dua ibu bapa saya pun memang giat bersukan. Dan selepas itu masa saya masuk tu saya terus jatuh cinta dengan sukan ni. Cintanya terhadap sukan gimnastik itulah yang membawa Farah ke pentas kejohanan antarabangsa seantero dunia. Sehingga kini, beliau sudah memenangi 7 pingat emas sukan C dan pingat perak kejohanan gimnastik Piala Dunia 2016 kategori palang. Ia bukti masa yang dihabiskan Farah berlatih saban hari tidak berlalu dengan sia-sia. 24 tahun terlibat dalam sukan gimnastik artistik ini memberikan pengalaman luas buat Farah. Seperti atlet lain, Farah punya impian lebih besar. Dia mahu bertanding di pentas Olimpik. Dan Farah berjaya menzahirkan mimpinya itu 2 tahun lalu
selepas melayakkan diri melalui kejohanan dunia di Stuttgart, Jerman. Farah Ann layak ke tamasya besar itu selepas mengumpul 49.898 mata pada pusingan kelayakan acara All Around Individu. 16 tahun tanpa wakil Olimpik tempatan, Farah memecah kelompongan dan seterusnya menjadi gimnas ketiga negara layak bertanding dalam kejohanan terbesar dunia itu. Semasa saya habis pertandingan, saya rasa pertandingan saya pergi dengan bagus. Saya buat apa yang saya dah boleh buat. Segala-galanya saya dah live on the floor. Dan masa saya kira-kira dan dapat tahu, saya punya teammate bagi tahu saya, congratulations Farah, you've qualified. Saya rasa sangat bersyukur dan bangga yang saya akhirnya dapat layakkan diri saya ke Sukan Olimpik dan saya sangat gembira. Dan selepas itu saya terus mesej saya punya keluarga dan bagi tahu mereka yang saya telah layak dan kita buat family call and kita orang semua memang sebagai satu keluarga. Dan saya bagi tahu jurulatih saya sebab jurulatih saya bilik lain. Just feeling tu is tak dapat nak explain lah rasa dia sebab macam saya punya journey and finally saya dapat capai impian saya. Suresh Selvatamby, atlet memanah para negara. Anak kelahiran Perak ini bergelar Orang Kelainan Upaya atau OKU pada usia 13 tahun. Ia berlaku selepas Suresh kehilangan kaki kiri daripada paras peha akibat satu kemalangan. Berbeza dengan atlet lain yang diasah bakat sejak kecil, Suresh agak lewat bergelar seorang ahli sukan ketika menginjak usia 19 tahun. Biarpun begitu, potensinya dikesan serta digilak baik. Dia kini dalam persiapan akhir ke Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Dalam keadaan pandemik ini, saya menjalani latihan secara camp kuarantin di Bukit Jalil hampir selama 2 bulan. Walau bagaimanapun, saya anggap ini adalah satu pengorbanan yang perlu saya lakukan demi isteri tercinta dan juga negara. Nilai peringkat emas Paralimpik Tokyo adalah amat bermakna buat diri saya, keluarga saya dan juga rakyat Malaysia. Ini akan berubat segala pengorbanan saya lalui selama ini. Vigneswari Sukumaran, isteri Suresh yang menantikan kejayaannya di Sukan Paralimpik nanti. Lebih 2 bulan terpisah, jantung hati Suresh ini sedang syarat mengandung anak sulung mereka di Pulau Pinang. Suresh dan Vigneswari mendirikan mahligai cinta mereka tahun lalu. Vigneswari seorang jururawat dan cinta mereka terpaut selepas Suresh menemani rakannya untuk rawatan rehabilitasi di hospital tempat isterinya berbakti. Dia punya keyakinan diri untuk facing community tu, sebab saya memang berhadapan dengan pesakit OKU dalam rutin harian saya. Kebanyakannya memang takut untuk keluar kepada masyarakat sebab dia orang jadi rendah diri kepada ketidakupayaan dia orang lah. Tapi Suresh sebenarnya lain. Dia jadi seorang inspirasi kepada orang yang orang-orang upaya tu, sebab lagi satu dia akan cuba benda yang orang lain tak boleh buat. Sampai satu tahap tu saya jadi orang amputee yang tak ada kaki sebelah tu boleh drive manual car. Sebenarnya husband saya tu boleh drive manual car. Lagi satu dia tu keinginan mencuba dia tu menjadi satu special attitude dekat dia lah. And then kalau orang cakap tentang kekurangan dia pun, dia akan provekan diri dia boleh buat benda yang terbaik dengan kekurangan yang dia ada. So saya rasa positivity dia tu menjadi satu highlight tentang diri Suresh. Vigneswari bagaikan kamus hidup Suresh. Dia mengetahui setiap catatan perjalanan kehidupan suaminya dari kecil walaupun usia perkenalan mereka baru menginjak tahun ketiga. Vigneswari mengakui banyak ranjau yang perlu dilalui oleh Suresh sebelum kini dinobatkan sebagai pemanah Paralimpik di ranking kedua dunia. Sebenarnya bila start career archery dia tu, pandangan orang tu
memang ada negativity banyak. Even antara family members pun dia kata membazir masa je untuk training. Sebab MSN jauh dekat KL, and then training pagi petang memang rutin dia orang. Dia orang kata kalau ni membuang anak you tu, bagi tahu dekat mak dia lah, anak you tu membuang masa je jadi atlet, tak ada function pun. So benda berubah bila dia dapat pingat emas dekat Netherlands. Tapi journey dia ke arah untuk Netherlands tu mengambil masa 8 tahun. Memang 8 tahun tu negativity dia banyak daripada positivity. Sehingga kini, pencapaian cemerlang dalam acara Recurve pada kejohanan memanah para dunia 2019 di Belanda itu bagaikan mimpi buat Suresh dan isterinya. Kejayaan Suresh itu sekaligus melayakkannya menempah tiket ke Tamasya Paralimpik Tokyo 2020. Tidak pernah sekalipun Suresh terfikir bakal berpeluang ke acara bersejarah itu. Dia tak tahu pun betapa pentingnya Paralimpik untuk atlet sebab dia tak pernah expose dengan dunia luar. Dia tu terjebak macam archery tu dari kawan. So dia tak tahu important of Paralimpik sebelum tu. Sebelum tu dia training pun tak adalah macam serius sangat nak pergi Paralimpik sebab masa tu dia muda lagi, and then dia tak tahu seriousness of archery. Lepas tu yang pergi 2019 tu dia kata dia nak qualifiedkan diri dia ke Tokyo sahaja. Tu je dia punya mindset dekat sana lah. Tapi dengan rezeki dia tu dia boleh dapat menang gold medal. Lepas tu dia kata balik-balik Malaysia tu dia tak sangka dia akan punya life tu akan change macam ni lah. So dia kata bila nak jejak dekat Netherlands tu dia tak ada pun hasrat nak menang pingat emas ke. Tak adalah, dia just untuk kelayakan Tokyo. Tu je. At least dia kata once in a life saya dah pergi Paralimpik. Yang itulah, tapi sekarang Paralimpik tu jadi satu memang impian dia lah. Macam tu. Mereka antara atlet sandaran negara dalam memenangi pingat emas di Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. Namun, persediaan kali ini jauh berbeza gara-gara pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Kesemua atlet perlu mematuhi prosedur operasi standard atau SOP ketat dikenakan pihak penganjur sekiranya mahu mengambil bahagian. Majlis Sukan Negara MSN bertanggungjawab dalam memastikan kesemua SOP ini dipatuhi. Ini termasuk mengadakan satu perkampungan atlet di mana wakil negara berada di dalam satu gelembung sukan yang selamat daripada penularan COVID-19. Bubble ni memang kalau lihat kalau orang luar nak masuk memang tak boleh. Pusat-pusat latihan kita memang kita dah hadkan hanya kepada atlet dengan jurulatih sahaja. Macam saya pun kalau saya nak masuk, saya tak boleh jumpa atlet, saya tak boleh jurulatih. So kita akan buat banyak komunikasi through aplikasi Zoom ataupun yang lain untuk mereka kita berinteraksi secara terus dengan jurulatih ataupun atlet. Dari segi tekanan mental dan fizikal, sebenarnya memang pihak ASN membantu kita untuk mengurangkan tekanan pada atlet. Pada masa sama kita menganjurkan banyak aktiviti di dalam camp. Jadi ini sedikit memberi mereka kelebihan untuk mengurangkan tekanan yang mereka hadapi sepanjang camp. Gymnasium Pavilion MSN Bukit Jalil. Di sini pusat latihan Boni Bunia Agustin, atlet para negara bagi sukan powerlifting. Boni baru saja dibebaskan daripada tempoh kuarantin selepas pulang dari Dubai menyertai kejohanan Piala Dunia Powerlifting ke-11. Berusia 22 tahun, Boni, atlet para bertubuh kerdil. Namun itu bukan penghalang untuk anak jati kucing Sarawak ini bergiat aktif dalam sukan powerlifting. Saya kenal sukan ni daripada ayah saya. Itu daripada ayah saya ke abang saya. Mula-mula start join tournament ASEAN Youth 2013. Dan tu umur agak dalam 15 tahun mungkin. Masa tu baru nak menjinak lah macam tu.
Baru masuk berapa bulan je training dengan ayah saya. 2017 saya terserap masuk program dengan MSN untuk APG 2017 kat Kuala Lumpur. Dan tu saya dapat nombor 4 masa tu, tak silap saya, nombor 4 lah. Kejayaan demi kejayaan yang diraih Bonnie bukan bermakna dia boleh mengambil mudah kerjayanya sebagai seorang atlet kebangsaan. Sebagai seorang ahli powerlifting, Bonnie perlu memastikan otot tubuhnya sentiasa berada pada tahap optimum dengan latihan sejajar. Pemegang ranking nombor 1 dunia kategori 72 kg ini bakal menyertai Sukan Paralimpik ke-16 di Tokyo nanti. Saya rasa memang sangat-sangat puas hati. Lagi-lagi saya memang sangat berpuas hati sebab layak ke Sukan Paralimpik nanti dekat Tokyo. Saya juga dapat gembirakan hati ayah saya sebab dulu dia tak pernah lagi masuk Sukan Paralimpik yang terbesar lah. Jadi saya masuk sukan ni suruh dia memberi semangat kepada saya dan membakar lagi semangat saya untuk pergi lebih jauh lagi. Sementara itu, di Pusat Latihan Gimnastik Artistik Kebangsaan, Farah Ann Abdul Hadi sedang gigih mempersiapkan diri bagi menghadapi Sukan Olimpik Tokyo 2020. Latihan demi latihan yang dilaluinya kini diharap dapat menjadi senjata ampuh bagi memberikan persembahan terbaik nanti. Farah dilatih Natalia Sinkova, jurulatih yang sudah lama bersama skuad gimnastik artistik negara. Gimnas wanita seperti Farah perlu mahir dalam 4 acara berbeza yang bakal diadili juri profesional. I used to selalu cakap my strongest event is like the uneven bars and the floor exercise. Sebab uneven bars is my highest difficulty value and floor exercise is my, I would say overall one of my best because I am a 3-time SEA Games champion on the floor exercise and also I'm also a champion on the uneven bars. Tetapi sekarang kalau you beritahu saya rasa saya sangat kuat on all of the apparatus and the reason is sebab saya rasa sangat bagus, confident yang saya setiap event saya boleh melakukan yang terbaik. Tapi once I enjoy the most adalah the floor exercise sebab kita dapat I get to express myself, I get to dance, I get to listen to the music. So you see more of my personality on the floor exercise and not really on the other events sebab yalah kita kena fokus and then buat the skill each and each. 4 kategori individu sukan gimnastik artistik wanita bakal dipertandingkan di Tokyo 2020. Pertama, acara palang bertingkat di mana gimnas perlu beraksi di 2 palang berbeza ketinggian. Kedua, acara senaman lantai yang menggunakan permukaan anjal yang perlu dikuasai atlet. Ketiga, acara vault di mana gimnas perlu melombolkan diri menggunakan peralatan disediakan. Dan yang terakhir, acara balance beam yang memerlukan atlet beraksi di atas batang titian. Kesemua acara ini menyediakan pingat buat peserta sebelum markah dijumlah untuk menentukan pemenang keseluruhan. Ia bermakna gimnas seperti Farah punya 5 peluang untuk meraih pingat dalam apa jua warna. Dengan bantuan Natalia dan ketua jurulatih Eng Shu Wai, tiada apa yang mustahil buatnya biarpun rentak Farah sedikit terencat dek penundaan Olimpik Tokyo 2020. And sekarang saya fikir balik memang itu adalah satu benda yang bagus sebab masa tu saya memang ada injury, dua-dua saya punya bahu sakit, saya ada injury yang minor-minor yang tak heal sepenuhnya lah sebab kan 2019 was a very big year dengan qualification Olimpik, dengan SEA Games. So semasa saya dapat rest time tu saya dapat sembuhkan saya punya badan and sekarang saya dapat berlatih tanpa sakit, saya boleh buat full on training. So sekarang saya rasa itu adalah satu orang cakap blessing in disguise dan sekarang I am fully ready for the Tokyo Olympics. Mereka, wira dan wirawati Malaysia yang bakal membawa panji jalur gemilang di negara matahari terbit nanti. Dengan bersenjatakan keutuhan mental dan fizikal,
kesemua atlet perlu melalui persediaan latihan intensif dalam keadaan kuarantin yang ketat. Semuanya diharungi demi bertarung bagi membolehkan negaraku berkumandang di Tokyo nanti. Pasukan sanitasi ini antara yang menjadi tulang belakang bagi memastikan kejayaan semua atlet nanti. Wira-wira yang jarang didendang ini merupakan sebahagian pekerja unit pengangkutan MSN. Kerja-kerja sanitasi yang dilakukan mereka sangat penting bagi memastikan kesemua atlet yang berlatih dalam gelembung khas bebas daripada jangkitan COVID-19. Muhammad Hafiz Rosli, ketua bagi pasukan sanitasi ini. Pada tahun lepas, bulan Jun 2020, pihak MKN telah membenarkan sektor sukan untuk beroperasi. Tapi pihak MKN mengeluarkan satu SOP yang ketat. Jadi atlet semua perlu duduk dalam yang dinamakan untuk menjalani latihan yang dinamakan quarantine based training. Jadi semenjak itulah tim-tim sanitasi ini diwujudkan. Jadi KKM telah melatih kami untuk sanitasi, untuk cara-cara SOP semua. Di situlah bermulanya tim sanitasi ini. Jadi kekerapan kami sanitasi ini adalah pada setiap hari. Untuk yang pertamanya waktu tengah hari, di antara waktu rehat atlet lepas diorang training sesi pagi, dan sekali lagi pada sesi petang lepas diorang training sesi petang. Pasukan sanitasi ini terdiri daripada 6 orang yang bekerja secara bergilir. Jadi seperti biasa kita pagi ini kita akan sanitasi gimnasium 3. Jadi sebelum kita mulakan operasi, saya minta semua untuk semak dulu. Anda kata kalau semua dah clear, semua dah okey, baru kita akan mulakan kerja sanitasi ini. Tempat yang bakal disanitasi kali ini adalah Gimnasium 3, Pusat Latihan Gimnas Negara. Mereka yang ingin memasuki kawasan latihan mahupun penginapan atlet perlu memakai pakaian perlindungan diri atau PPE bagi menjamin keselamatan atlet. Turut serta pada hari ini adalah Fadirul Azirul Zainal Abidin, staf dari bahagian khidmat pengurusan Unit Kenderaan dan Keselamatan MSN. Untuk sanitas di pejabat pentadbiran dengan asrama atlet, dengan tim buat 3 kali, seminggu 3 kali. Untuk pusat latihan, untuk atlet training, Zain buat setiap hari dari masa ke semasa. Macam contoh atlet tu start training pukul 11 pagi, start training pukul 8 pagi, habis pukul 11. Pukul 11 tu kami akan datang untuk buat sanitasi tempat latihan diorang. Petang pun sama juga macam tu. Bagi Fadirul, amanah baharu yang digalasnya ini membawa kenangan unik buat hidupnya. Sekarang ni kita dilanda COVID, akan datang tak ada COVID. Pengalaman ni kita dapat time ni sahaja. Memang rasa diri ni terpilih daripada yang ramai-ramai yang ada di MSN. Bila kita pakai benda tu, kita rasa kita pakai pakaian yang orang takkan pakai. Dia panas, tetaplah panas, tetapi keseronokan pakai tu tak boleh dinafikan. Terlalu seronok bila pakai pakaian PPE tu. Walaupun bermandikan peluh dek pemakaian PPE, Fadirul dan rakan-rakannya tidak pernah merungut. Mereka tahu ini bagi memastikan keselamatan kesemua atlet terjamin. Menjaga atlet-atlet ni seperti menjaga anak-anak kita sendiri, dan kita orang punya tim ni fokus untuk atlet-atlet ni berjaya di Tokyo. Usaha mereka ini tampak sekecil zarah. Walau bagaimanapun, ia sebuah pengorbanan yang perlu dilakukan bagi membantu atlet mencapai potensi di kala pandemik. Proses sanitasi dilakukan
memberikan ruang untuk atlet seperti Boni Bunyau Gustin berlatih dengan tenang. Kurang 2 bulan tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020, latihan berterusan perlu dilaluinya bagi memastikan dia berada pada tahap terbaik secara fizikal dan mental. Boni bakal bersaing dalam kategori lelaki atas 72 kg. Bulan lepas di Dubai, dia memecahkan rekod dunia acara tersebut selepas mengangkat bebanan seberat 230 kg. Tokyo 2020 kejohanan Paralimpik pertama Boni ditunda setahun umpama mimpi ngeri buat atlet powerlifting para kebangsaan ini. Pertama kali saya nak pergi, diorang kata nak cancel tu jadi macam down sikit lah. Ya, lepas berapa tahun dah picking, banyak kali picking pergi game ni, saya tahu dah nak cancel, jadi rasa down sikit masa tu. Itu dengan berita balik, diorang kata jadi tahun ni, itu lah tengah picking lagi hari ni. Harap-harap jadi lah tahun ni. Bagi saya sebelum COVID tu memang training masa tu memang seronok lah. Masa tu tak berapa stres sebab hujung-hujung minggu boleh keluar apa. Tu kita boleh hilang sikit rasa tekanan. Jadi sekarang ni dalam masa COVID ada rasa macam tertekan, jadi kita pandai-pandai je lah atur sendiri. Biarpun tidak sampai sedekat serius dalam sukan ini, Boni dapat berbangga bergelar juara remaja dunia dan juara dunia sekaligus. Namun begitu, ia tidak bermakna tunjuk ajar daripada jurulatih boleh dilupakan sahaja. Boni dilatih Jamil Adam, jurulatih powerlifting kebangsaan. Bagi Jamil, Boni seorang atlet yang berpotensi besar dan mampu terus mengharumkan nama negara dalam acara disertainya. Saya nak dia go as maximum as possible dari segi bench press tu. Dan untuk melalui itu, dia kena melalui berbagai kriteria atau training methodology untuk mencapai maximum level of bench press yang dia boleh buat so far. So setakat ni dia memang menunjukkan progress. Satu, umur dia masih muda dan saya rasa dia ada more bright future lah dalam sukan Paralympics ni. Emas demi emas yang diraih Boni sejak bergelar atlet kebangsaan bukti proses penggilapan bakat yang dilakukan berada pada landasan terbaik. Dengan bantuan Majlis Sukan Negara, atlet para seperti Boni mampu mewakili Malaysia ke pentas antarabangsa dan mempamerkan aksi membanggakan. Walau bagaimanapun, kemudahan latihan serta jurulatih berkemampuan tidak bermakna jika seseorang atlet itu tiada kemahuan dalam dirinya. Kalau kita tengok dari segi a few lifter yang kita tahu, especially yang international, pertama kelebihan Boni, dia committed. Dia committed maksud saya dia really put 100% disiplin dalam apa yang dia buat. Kedua, dia bersikap resilient. Resilient maksudnya dia tak pernah berputus asa. Dia akan mencuba and mencuba. And ketiga, of course, dia have a very high mentality spirit. Di setiap pertandingan tu, dia tak mudah goyah, tak mudah gentar. So, dia akan buat apa yang kita plan. So, every tournament, dia akan go as 100% as possible every tournament. So, itu adalah, kata kita, mentality yang agak susah lah untuk kita dapat daripada atlet-atlet. That's a benda yang bagus mengenai dia lah. Kekuatan mental Boni, azimat paling berharga dalam misinya untuk menggapai pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang berbaki kurang daripada 2 bulan sahaja lagi. Saban hari, Boni dibantu Jamil dan jurulatih lain akan cuba mencabar dirinya dengan bebanan yang lebih berat. Ia dilakukan bagi mengeluarkan anak muda ini dari zon selesanya. Hanya dengan cara ini, Boni mampu melakar catatan yang melangkaui kebolehan sebelum. Biarpun bergelar jagoan dunia, anak Sarawak ini tidak mahu mendabik dada. Bagi Boni, walaupun Tokyo 2020 pentas terbesar kejayaannya setakat ini, meletakkan sasaran menggunung boleh membawa padah. Bagi saya, medal tu tak tahu lagi warna apa. Jadi saya buat yang terbaik dulu sebab ini kali pertama. Saya tak tahu judges lagi dia lebih strict apa, tak tahu lagi. Yang saya amalkan sekarang, yang saya buat, biasa saya buat lah. Cukup makan, jaga tidur, dengar je cakap coach apa coach yang plan, jadi kita buat.
Jangan ni lah, jangan putus asa je lah. Walaupun kena marah itu memang biasa lah. Suresh Selvatambi, atlet para memanah yang menjadi harapan Malaysia bagi membawa pulang pingat dari Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang tertangguh sejak setahun lalu. Graduan dari Kolej IT Level 2 Kedah ini lazimnya memberikan fokus jitu dalam setiap pertandingan disertai. Namun, kebelakangan ini pencapaiannya sedikit merosot. Setakat ni persediaan saya pada tahap 70% memandangkan kejohanan Republic Czech ni adalah kejohanan pertama saya sertai selepas kejohanan terakhir saya 2019 di Belanda. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara yang telah jurulatih kenal pasti, kelemahan saya perlu perbaiki apabila pulang nanti supaya saya dapat memberikan lebih persiapan bagi menghadapi kejohanan di Paralimpik Tokyo nanti. Antara faktor yang mengganggu konsentrasinya ialah kerisauan dengan keadaan isteri yang bila-bila masa akan bersalin. Kalau dekat sini start saya pregnant, walaupun 3-4 pagi saya bangkit, saya kata saya lapar pun, dia sanggup bangun teman bersama saya duduk. Walaupun dia tengah mengantuk pun, dia akan duduk sini and then duduk dengan saya, ke company saya, and then bila saya nak pergi kerja, kalau dia cuti, dialah orang yang walaupun 45 minutes untuk travel, pagi tu dia akan hantar pukul 5 pagi, 5.30 bangkit, hantar saya pergi kerja, dia akan ambil saya kerja dari itu. Dia tak pernah bagi saya drive seorang-seorang. Walaupun kedai depan sini, dia akan jalan dengan saya. So bila lepas tu semua benda, apa-apa keperluan saya, shopping ke nak pergi jalan, memang semuanya dia akan buat, 100% dia akan buat. Dia tak bagi saya buat apa. Even saya ada alahan masa early of pregnancy, dia pula aturkan apa yang saya kena makan, apa yang saya tak boleh makan. Mak saya masak pun dia kata, tolong masak lain untuk dia. So semua benda dijaga. Memang macam queen lah dia jaga. Bila dia tak ada tu, kita kena praktiskan diri kita untuk buat semua benda tu. So in the first week tu memang saya rasa saya ni alone. Walaupun family dekat saya rasa alone. Dari naluri saya tu saya rasa alone. Saya pernah cakap dengan Suresh, saya kata family ada, tapi saya tahu family ada, tapi tak compete dengan apa yang you buat. So yang tu benda yang sampai sekarang saya rindu. Saya kata kalau ada chance saya nak at least jumpa you sekali sebelum saya bersalin. Tapi since yang tu tak boleh, saya kata tak apalah, yang tu pun saya sacrifice kan. Sebab saya jumpa dia masa saya pregnant 7 bulan. Sekarang dah 9. So dia tak pernah jumpa. Saya kata yang itulah my last wish untuk sebelum bersalin. Since tak sempat, I'm okay with it lah so far. Panggilan video medium pengubat rindu Suresh dan Vigneswari dikala terpisah. நான் ஒன்றுமே பண்ணலைங்க, சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் இப்பதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கேன். வீட்டில் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அம்மா கிச்சன்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, பாப்பா விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் எழுந்துட்டாங்களா? எல்லாம் எழுந்தாச்சு. நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாச்சா? டியூ டேட் வரதுக்கிட்டே வந்துடுவேன்னு நினைக்கிறேன். டியூ டேட் 30th of July. அதுக்குள்ள வந்துட்டா சரி. அதான் hopefully you can come. ஐயா வரதுக்கிட்டேயும். Yang menjadi kebimbangan Suresh kini adalah komplikasi yang bakal berlaku pada Vigneswari ketika bersalin kelak. Ini ditambah dengan ketiadaannya di samping isteri tercinta. 2 weeks ago, diorang kata pregnancy saya ni okay, safe, so far safe lah. Just saya punya blood group tu rare blood group, B negatif, memang susah nak dapat blood group. So far tu tak adalah plan untuk sisa, tapi 2 weeks ago diorang kata air ketuban dalam rahim saya tu semakin kurang. So jumpa doktor frequently, every week saya kena pergilah. So kadang dengan Suresh tak ada kat sini, dia risaulah, takut saya kena masuk untuk emergency Caesar ke, in case dekat dengan due. And then lagi satu perkara yang paling risau, saya tengah travel untuk kerja. So it's not distance yang dekat lah saya travel. Keluarga mentua Suresh sedikit sebanyak membantu mengurangkan tekanannya ketika ini.
Mereka sentiasa memahami keadaan atlet itu yang sibuk. Oleh sebab itu, mereka mengambil keputusan menjaga dan memantau keadaan Vigneswari. Biar berjauhan, si isteri tahu perjuangan suaminya kini adalah untuk masa depan mereka. Tapi bagi saya, yang inilah yang terbaik yang saya boleh bagi sebagai seorang isteri kepada Suresh, supaya dia boleh fokus lebih baik dekat training dia. Walaupun masa dia dengan saya tu amat terhad untuk sebulan lebih, almost 2 months, kami hanya berkomunikasi gunakan telefon, tak pernah jumpa, video call. And then tapi saya still cuba lepaskan rindu tu daripada video call dengan tak jumpa dia tu lah, macam tu schedule tu. Tapi rindu, sedih memang ada, memang tak boleh dinaikan. Tapi bagi saya, dia punya kejayaan tu lagi penting untuk saya. So in the end, kalau dia berjaya tu, turn back road yang kita lalui itu akan bagi satu memori yang baik dekat kita. Selepas seminggu Majalah 3 membuat rakaman bersama Vigneswari, Suresh menerima kabar gembira. 14 Julai 2021 akan tersemat sebagai ingatan abadi pengorbanan suami isteri ini. Vigneswari selamat melahirkan anak sulung mereka. Suresh yang menerima berita itu dari jauh berazam menjadikannya pembakar semangat dalam memberi persembahan terbaik di Jepun nanti. Sementara itu, di Gymnasium The Jungle milik Institut Sukan Negara ISN Bukit Jalil, gimnas negara Farah N. Abdul Hadi sudah memasuki fasa terakhir persiapannya ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Latihan di Pusat Latihan Gimnastik Artistik Kebangsaan diselang-seli dengan meningkatkan stamina serta kekuatan fizikal bagi membolehkan Farah mencapai potensi tertinggi. Ini bagi memberikannya peluang mempamerkan aksi terbaik untuk negara. For me, one of the main things was to qualify for the Olympics, and that was the biggest target and the biggest dream of mine. And so sekarang saya dah qualify. My target is to go there, do the best that I can, and to enjoy my performance and my gymnastics. Sebab in the end, itulah sebab saya melakukan sport ni. Saya nak buat yang terbaik, saya nak tunjukkan yang terbaik yang saya boleh di Sukan Olimpik, and to enjoy the competition and hopefully to do my very best and give a very good results. Sebagai Badan Induk Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan atau KBS tidak lekang berdepan cabaran pandemik COVID-19 yang melanda dunia masa kini. Sejak Malaysia mengesahkan penyertaan di Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020 yang ditangguh sejak setahun lalu, warga KBS dan agensi yang bernaung di bawahnya bekerja keras dalam memastikan keselamatan atlet dijaga serta persiapan jitu dapat dilakukan. Sehingga ke hari ini, beberapa kumpulan atlet telah berlepas ke bumi matahari terbit itu untuk berjuang demi negara. Kalau adalah salah seorang daripada ini yang kerananya lagu negaraku akan berkumandang untuk kali pertama, itu semua kita lakukan tak lain dan tak bukan demi atlet-atlet kita ni adalah atlet yang luar biasa kerana dia melalui keadaan luar biasa, unprecedented. Mereka terpaksa di lockdown, mereka terpaksa tak berjumpa dengan mana-mana manusia, tapi mereka terpaksa bekerja untuk meneruskan latihan, dibuat pemantauan dalam kaedah-kaedah yang di luar daripada kelaziman biasa, those behind the scene yang tidak didendangkan. Mereka juga berada bersama-sama dengan atlet dalam tawa dan riang, dalam sedih, ketika mereka berada dalam kesorangan, kesunyian. Saya tak fikir orang lain lebih mengetahui berkaitan dengan atlet daripada jurulatih mereka sendiri. Sebab itulah saya menghargai sangat kejayaan ahli-ahli sukan membawa nama baik negara ini, menyebabkan negara dapat berada dalam suasana a moment of unity, dan I wish them all the best, dan saya doakan kejayaan mereka. I'll be by their side for as long as saya Menteri Belia dan Sukan. I'll be by their side. Atlet-atlet kebangsaan ini punya hanya satu misi, menggalas nama negara dalam pertarungan di peringkat dunia.
Olimpik Tokyo 2020, medan peperangan terbesar mereka. Bukan senapang menjadi senjata, tapi darah yang mengalir dan keringat yang bertakung menjadi pertaruhan. Demi sebuah negara, demi Malaysia. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Terus melangkah menghadapi segala rintangan, teguh bersama berdepan dengan agenda dunia. Kita masih di sini, cekal utuh berdiri bersama